Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu kampus, salam Malaysia Madani. Bersama kita hari ini di podcast Silaturahim UMSKAL adalah seorang kaki tangan UMSKAL, iaitu Cik Nur Iman binti Rizal, Ketua Sektor HEP. Selamat datang kepada Cik Nur Iman Rizal. Saya jawab salamnya dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali. Terima kasih. Cik Asmadi. Ya, terima kasih Cik Nur Iman. Okay. Dalam Cik Iman ni saya tahu bukannya seorang ketua sektor juga, jawatan kepada psikologi. Jawatan hakiki sebenarnya pegawai psikologi. Okay. So ya, lepas tu tapi memainkan juga peranan ekstra sikit lah. Baguslah, orang berkebolehan. Antaranya Antaranya, tapi masih lagi banyak lagi mau dibelajar. Ya, betul. Begitu. Seperti kita tahu Cik Iman, Ya. Kita akan menerima kemasukan pelajar baru. Betul. Kalau tak silap saya, bagi sesi 2024. Sesi untuk 2024-2025 Minggu Suai Mesra UMS kali ke-30. Okey, Minggu Suai Mesra kali ke-30. Iya. So mungkin Cik Iman boleh sendiri, apa orang kata, menceritakan sendiri apa sebenarnya fungsi HEP itu kepada Majlis MSM tadi. Okey. Pertama sekali, mungkin untuk yang ingin tahu, ya, betul, makluman. Kita ni setiap tahun kita punya organisasi ni, kita adalah institusi pengajian tinggi kan. Okey, betul. Okay, jadi setiap tahun kita akan ada pengambilan pelajar baharu. Dan pengambilan pelajar baharu ni akan bermula biasanya pada awal minggu Oktober. So untuk tahun ni dia kena pada hujung September lah, September, 28 hingga 29. Oh, 28. Ya, Okay. itu adalah proses pendaftaran universiti. Okey. Jadi semua pelajar ni sekarang ni baru sejak semalam kita UMS kita tawarkan dalam 700 tawaran Kepada pelajar. Dan ramai. Setakat ini yang telah menerima tawaran dalam 524 orang. Dan semalam yang selesai e-daftar. Dia pendaftaran sekarang ni dia tidak sudah manual. Dia boleh diakses. Maksud di dalam menggunakan sistem online. Sistem online. Jadi nanti bahagian perkhidmatan akademik, nanti kan bila dia tawarkan surat tahniah anda telah ditawarkan masuk ke Universiti Malaysia Sabah. So di dalam tu ada kepilan-kepilan lah bagaimana proses-proses yang dia boleh buat. Jadi dia kena masuk dalam e-daftar tu. So jadi proses itu dia akan datang ke kampus kita di Cawangan Labuan. Jadi dia bukannya terus datang, dia akan ada satu proses pendaftaran dan setelah itu dipanggil sebagai, sebenarnya dia sesi ta'aruf ataupun orientasi, suai kenal. Kalau zaman 70-an suai kenal kali kan? Ya, selalu suai kenal ya. Ataupun minggu orientasi. Orientasi. Bukan, ya. Yang macam tu sejalan. Tapi kita di UMS kita semua minggu suai mesra. Minggu suai mesra. Itu maksudnya. Bermesra-mesra dengan kampus. Mesra dengan kampus. Gitu. Jadi dianggarkan berapa pelajar yang maksudnya keseluruhan tu akan menerima ataupun bagi pengalaman UMSKAL itu sendiri? Kalau yang telah menerima tu dari 700 tadi terima 700 tawaran. Ya, betul. Jadi yang terima sebab dia tutup semalam untuk sahkan terima. Dia 524. So kita jangka 524 lah yang akan datang sini. Yang confirm lah ni. Yang confirm. Ini adalah batch 1 sebab nanti akan ada lagi dibuka untuk rayuan. Rayuan lain lagi. Lain lagi. Jadi maksudnya ada 2 MSM. Itu mungkin mini MSM lah. Taklimat biasa. Untuk rayuan tu biasanya dia mungkin somewhere dalam bulan November. Untuk rayuan yang kedua. Iya. Okey. Dalam tempoh MSM tu boleh mungkin Cik Iman cerita sedikit. Cerita. Apa yang dibuat?
Apa yang dibuat? Apa yang mereka kena buat? Okey, gitu. Okey, pada 28-29, okey. 28 hari bulan, ini dipanggil sebagai proses pendaftaran universiti. 2 hari tadi? 2 hari tu. Okey. Jadi kita ada 2 fakulti. Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan dan Fakulti Komputeran Informatik. Jadi kita bahagi 2. Dalam surat tawaran tu ada mention jadual. Kita buat secara penggiliran supaya tidak ada proses di drop zone dan di counter tu dia tidak congested lah. Jadi pada 28 tu jatuh pada hari Sabtu kan? 28 September. Ya, betul. Hari 6-nya orang. Sabtu, hari 6. Orang Labuan kita ni hari 6. Hari 6. Okey, hari 6 tu. Okey, kalau orang Semenanjung dia hari Sabtu. Okey, betul. Atau weekend gitu. Okey, jadi dia akan perlu membuat pendaftaran ni, maksudnya dia daftar kunci. Bila dia e-daftar tu, e-daftar boleh dibuat bila-bila. So dalam tu dia isi nama dia, isi dia punya password. Data. Jadi dalam tu sudah dia ada di mana dia punya maklumat, di mana dia kena melapor diri, dan juga dia punya, kalau tidak silap saya, nombor bilik pun sudah ada. Dia sudah generate. Okey. Jadi nanti dia datang sini, dia bawa dia punya surat tawaran pengajian tu. Dan juga yang slip tadi tu lah, slip e-daftar. Ambil je kunci. Ambil kunci, masuk UMSCal di Sungai Pagar ni kan. Nanti boleh check location. Dia masuk. Nanti akan ada signage dan kaki tangan keselamatan juga akan menunjuk tempat. Kita yang bestnya, kita akan ada abang senior, kakak senior. Pelajar-pelajar ni lah yang bertindak di kalangan pelajar kita. Yang bertindak selaku sukarelawan. Abang siswa lah. Kakak siswi. Abang siswa, kakak siswi. Gender abang siswa, kakak siswi, yang kita panggil sebagai pembimbing suai mesra lah. Mereka ni lah akan membantu kita, membantu kita dalam melaksanakan semua proses pendaftaran, bagasi, dan sambutan. So diorang, the moment diorang ni tiba di Labuan, sama ada di terminal ferry atau di airport, ada sudah tu counter UMS, counter kita dengan kita punya jawatan kuasa sambutan. Yang diketuai oleh rakan kita, tidak lain bukan Encik Yusdi Laman. Okey. Dia location di situ. Di airport? Airport dengan terminal. Siapa kawan dia? M. Ramli. Okey. Orang kuat-kuat UMS kali ni. Kenal kan? Dalam sudut apa tadi yang abang siswa, kakak siswi, diorang ada mengenakan pakaian apa yang boleh dikenali? Diorang ni pandai ni. Diorang tak payah diatur. Pandai memilih baju. Warna baju dorang apa? Sendiri, design dorang sendiri. Boleh tahan. Benar. Jadi ada tag dorang lah. Ada tag dorang AJK dan juga ada banner MSM. Okey. Tapi UMS ada sediakan kenderaan ataupun berkenaan kenderaan ni, insya-Allah kita akan ada kenderaan. Kita ada 2. Sebenarnya kita ada 1 bus yang kapasiti 40 seater. Kita insya-Allah kita sediakan, sebab kita perlu insya-Allah disediakan. Insya-Allah betul. 40 seater bus baru kita kan? Ya betul. Harus. So yang itu kita jadual dia belum keluar lagi, sebab tim sambutan dan urus setia akan kaji semula dan akan dapatkan feedback, sebab diorang ni ada WhatsApp group. Dia ada WhatsApp group ni dengan budak-budak junior ni, adik-adik diorang ni. Dalam tu diorang akan cari yang terminal frekuensi tertinggi lah arrival. Yang paling datang ramai bila? Adakah di terminal, di airport berapa ramai, dan di terminal ferry berapa ramai. So kita akan cater lah. Dia limited. Dan di dalam juga kita ada bus yang 20 seater tu kan. Yang ini kita reserve untuk shuttle di dalam kampus. Sebab kenapa kita sediakan begitu? Kita ibu bapa memang bila dia sampai, dia bawa kenderaan sendiri kan, ataupun by Grab, dia memang dibenarkan masuk ke dalam asrama. Cumanya kita fikir begini, kadang-kadang urusan kunci tu mungkin ambil masa 5 minit, 10 minit. Jadi diorang akan berkumpul di ruang tunggu lah kan. Jadi kita kita sudah ini plan B, alternative plan kalau hujan.
Ya betul, sekarang pun musim hujan dengan anginnya kuat. Okey. Okey. Sampai terbang apa subuh depan ni. Ya. Betul. Jadi kita tidak mau ibu bapa dan pelajar bagasi-bagasi mereka ni basah kan. Betul. Dan mereka basah sebab kebiasaannya setiap tahun ibu bapa ni ada yang datang bukan dengan mamak bapaknya. Ada datuknya, ada neneknya. Betul. Dan juga ada yang membawa keluarga yang ada keperluan. Ya. Ada keperluan, contohnya tahun lepas ada yang membawa adik yang ada wheelchair lah. Jadi kita concern. Kita kena jaga betul, juga kebajikan, ni hospitality orang. Betul. Jadi bila ada setengah ibu bapa dia okey je, dia tarik beg anak pergi beta tu paling dekat. Betul. Tapi kalau alpha tu dia jauh. And then ada yang bawa 3 beg. Dia macam jenis beg ni. Betul. Dari sekecil-kecil beg, sebesar beg. Ya. Teddy bear dia pun macam-macam juga. Harus. Si bantal abang, busuknya. si adik, si kakak, semua kita sudah lalui benda tu. Betul. Jadi kita ingin mudahkan dorang supaya semua barang milik dorang ni dalam keadaan selamat. So kita sediakan bas. Daripada terminal ferry ataupun terminal bas di dalam. Di dalam untuk pergerakan. Sekiranya dia hujan atau ribut. Kita akan mudahkan. Kalau dia tidak hujan, adakah ibu bapa ni boleh mengantar student tu sendiri ke? Boleh. Bagasi tu memang ada lori. Kalau kita ada 2 lori besar, lori kecil. Okey. Itu untuk bagasi. So dia akan dihantar ke dalam. Ke dalam penempatan. Kalau ada kenderaan boleh naik van, tapi kita tidak nilah, maksudnya mereka boleh berjalan kaki tapi bagasi masuk dalam lori. Tapi ibu bapa tidak boleh hantar sampai ke. Boleh sudah. Bagus. Tapi kenderaan kalau cuaca biasa tidak. Maksudnya kalau cuaca bagus. Ya, sebab kenderaan tidak boleh lah. Okey. Kecuali ada keperluan tertentu lah. Sebab kita faham seorang ibu bapa ni mau melepaskan anaknya. Betul. Agak orang kata perkara janggal, perkara ganjil bagi orang. Kan sebab dia berat lah. Berat, kalau betul. boleh dia mau tolong last lah. Ya betul. Bukanlah last, tapi dia harus. moment. Ya betul. Jadi maksudnya satu orang kata susahlah kepada pihak ICP, akhirnya pelajar untuk handle benda-benda macam ni. Kita pasal orang kata masalah tu orang kata baik keadaan. Ya. Tapi Encik Asmadi okey. Okey. Mana Encik Iman Selesa? Asmadi, Encik Awai pun boleh. Okey. Encik Pinat lah bergerak sendiri. Kita ada semua satu kampus ni semua adalah ahli semua memberi kerjasama. Ya. Bekerja sama-sama. HCP ni ahli wal pelajar ni dia adalah urus setia. Dia adalah ketua urus setia untuk operasi ni lah. Program MSM. Minggu Suai Mesra sebab dia bernaung di bawah Jabatan Wal Pelajar. Betul. Jadi di KAL ni kita pengurusi dia pengarah kampus sendiri dan kita ada semua rakan-rakan lah yang operasi, yang belakang tabir, dokumentasi, semua bukan saat HCP sajalah. Itu yang bestnya di UMS KAL. Sebab timur kita terbaik gitu. Alhamdulillah. Terbaik sangat. Terbaik sangat. Yes. Baguslah kalau macam. Mungkin juga kita boleh katakan di sini Halewal pelajar ni menjadi ibu bapa ganti kepada pelajar. Sebab yang saya faham macam itulah kan. Bila dia masuk, ibu bapanya rasanya seperti begitulah. Kan, dia macam come to mama macam tu. Mestilah kan. Kita ni bertindak sebagai guardian, penjaga dan memegang amanah itu. Ya, betul. Hewan pelajar, kolej kediaman, pengetua, fellow. Okey. Bila Cik Iman menyebut pasal pengetua dan fellow tadi, gitu. Setiap bangunan tu yang saya faham semua ada fellow-nya kan? Ada. So maksudnya bila pelajar ni ada kesusahan ataupun mau pergi klinik waktu malam. Betul. Mungkin mereka akan merujuk kepada jawatan kuasa kolej kediaman kita memang sudah ready. Daripada ready gitu. Dari pengetuanya, fellow-fellownya, dari Puan Hazariahnya, kita sebut tahu dia watching kan. Betul. Puan Had, dengan Puan Nizahnya, dengan Irmannya sekali. Mereka ni lah. Betul sebut.
diorang bersedialah. Dan saya dengar ada barisan fellow-fellow yang baru, tenaga-tenaga baru. Mau tidak mau kena bersedia. Ya, so jadi lepas daripada office hour, so ini adalah tindakan pengetua dan fellow lah. Jadi Bapa jangan risau tengah-tengah malam sebab ini memang sudah kita memang sudah standby lah. Dan pada waktu siang, jangan ini yang specialnya kampus kita ni UMS ni lah kan. Kalau di Kota Kinabalu ada hospital UMS dan pusat rawatan warga. Betul. Kan Labuan kita ada klinik rawatan warga di bawah Dr. Lily. Berada di dalam kampus Dr. kan. Lily dan rakan-rakan. Rakan-rakan betul lah. Sedia. Sebenarnya kesiapsiagaan ibu bapa tidak perlu risau lah kan Cik Iman. Jangan risau. Sebab kita faham kekusalan ibu bapa ni, kita faham. Ya. Kita sangat faham. Betul. Kan Cik Iman. Itu orang kata daripada sudut dia pelajar tu datang dan yang orang kata persediaan daripada sudut Universiti Malaysia itu sendiri. Bagi seorang student, apakah persediaannya untuk masuk ke dunia kampus, dunia universiti? First of all, Minda tu kena ready lah. Betul-betul. Mentally ready, emosi ready. Sebab diorang ni peralihan daripada ada yang daripada STPM. Betul, matrikulasi. Especially STPM. Sebab STPM dia masih di dalam, kalaupun dia daripada asrama, dia masih dalam ruang lingkup ibu bapa. Betul. Kalau yang diploma, matrikulasi, kan dia sudah berpisah. Dia diploma mungkin dia tidak di negeri yang sama. Betul. Tidak juga di daerah yang sama. Dunia asrama. Dia sudah expose, dia sudah rasa matrikulasi dan juga diploma. Tapi yang STPM. So jadi gaya pembelajaran tu berbeza. Kedua budaya mungkin berbeza. Kalau dari Semenanjung kan. Betul. Dia datang ke Labuan. Betul. Wilayah Persekutuan Labuan. Dan boleh dikatakan ada yang tidak mesra dengan wilayah Persekutuan Labuan. Mungkin dia tidak familiar, kurang familiar kan. Betul. Kan, jadi dia satu bahasa sudah berbeza. Betul. Lepas tu mungkin ada sibuk mana Labuan ni ada ke dalam peta. Betul. Ada ke dalam peta ni. Gitu betul, kan, betul, dia mencari-cari. Jadi betul. dia jauh tau. Jadi so dia kena mentally ready lah. Open pelbagai kerana sebab Karena siapa tu Cik Man? Macam-macam kerana. Macam kerana, ya. Roommate. Roommate, ada betul. Roommate yang suka bising. Ada roommate nak boleh bising. Ada roommate, first day nak boleh tutup lampu. Betul. Alah. Kan? Tidur takut gelap. Gelap, betul. Itu boleh jadi kerisauan. Lepas tu rasa mungkin makanan kurang sedap. Rindu masakan mama. Berbeza masakan, betul. Itu salah satunya. Jadi dia kena mentally ready. Gaya pembelajaran tu maknanya dia kena terbuka. Maksudnya dia kena sediakan, maknanya dia kena mindset bahawa menerima akan ada perubahan. Dan dia kena belajar untuk belajar mengadaptasi semasa proses. First thing, dia akan homesick. Ini setiap tahun adalah masalah yang common, homesick. Dia homesick tapi mau tukar kursus. Alamak, mana boleh macam tu. Kan. Jadi sebab tu kadang fakulti rujuk saya kan dari pegawai psikologi. Ya, betul, kan. ya. Rujuk Cik Iman, tolong tengok pelajar ni, dia mau berpindah gitu. Jadi apa tindakan Cik Iman sebagai seorang? Jadi kita akan bantu dia menyelami perasaan dia, comfort dia, yakinkan dia. Sebab kadang homesick ni dia faktor loneliness, dia berjarak kan, attachment. Ya, jauh. Lepas tu everything semua tu dia tidak familiar. Dia risau mama bapak dia di kampung. Kadang-kadang ibu bapak dia yang sakit. Kadang-kadang jadi dia risau. Betul, ada juga yang kita pernah jumpa dari sudut masakan, macam Cik Iman cakap tadi. Kadang mungkin tak berasa katanya. Dia tak tahu rasa berbeza. macam mana. Berbeza. Kan? Mungkin terlalu berminyak di sini. Terlalu pedas mungkin. Ya betul. Kan? Ya. Mungkin benda-benda begitu. So itulah sebagai Cik Nuriman sendiri sebagai pegawai psikologi banyak peranan harus dibuat. Banyak. Jadi kita kena bantu dia, fahamkan dia ini adalah proses adjustment. Dipanggil normal process. Bila kita berpindah daripada satu tempat yang kita comfort zone, selesa, and then kita pergi a new place, tempat baru yang kita langsung tidak familiar. So itu dipanggil peringkat penyesuaian diri. Dia rasa lonely, dia rasa detachment. Betul. Jadi dia rasa
dia rasa dia kurang mahir matematik. Tiba-tiba dapat subjek yang banyak matematik. Dia tertekan macam mana mau lulus. Betul. So dalam fikiran banyak. Jadi itulah saya kata first of all dia kena mentally ready. Okay, secara fizikal pula. Okay, tidak perlulah luggage yang banyak ya. Ya, keperluan tu kan. Perlu agak-agak lah dalam satu semester tu pakaian kuliah. Pakaian kuliah yang penting lah ni yang baik lelaki kenalah ada berkemeja panjang, sopan, berkollar atau berlengan pendek. Seluar panjang yang khas untuk ke kuliah. Nak boleh berseluar pendek atau 3 suku tu nak boleh. K-pop. Anda boleh. Kurang K-pop. lah, Korea no K-pop lah. K-pop tapi memenuhi etika boleh. Okay. Jadi itu untuk yang siswi pula. Dia baju kurung. Kalau yang prefer seluar boleh, tapi jangan seluar pendek sama juga. Kalau skirt lepas lutut. Sama juga kalau blouse berkollar. Yang non-muslim. Kasut proper sebagai mahasiswa dia kena kasut yang proper lah, kasut tutup. Tidak semestinya kasut kulit. Kasut sukan pun boleh. Kasut sukan tu kena ada sebab dia akan beraktiviti. Okay. Selebihnya yang riadah tu terpulang. Terpulang. So pakaian tu ada. Jadi yang untuk saya difahamkan macam dalam surat tawaran ada diminta ada hitam dan putih tu kan? Okey. Ada. Untuk apa? Yang itu biasanya kita waktu rasmi. Sebab waktu nanti sewaktu hari pertama minggu suai mesra, HCP akan memberi taklimat lah perjalanan apa, baju-baju dan dress code sepanjang tu. Itu jangan risau. Nanti jangan risau dari masa ke semasa. Kita punya PSM ni pun dia ada hotliner dia kan. Dia akan masuk dalam WhatsApp group. Dia saya dengar WhatsApp group dia ni minggu MSM UMSCAL kali ke-30 24 25 dia punya nama dia kan. 30. Dia bukan lagi ada by faculty, dia ada by program. Saya sempat ya Allah banyaknya pecahan dia ni. Dan juga by negeri pun ada. By negeri? Ada sampai ke tahap percaya aku diorang ni. Berani lah maintain. Kita yang banyak ni pun dah mampu kan? Ya betul. Itulah tandanya diorang ni sangat berdedikasi. Berdedikasi. Memastikan semua pelajar-pelajar baru ni dapat informasi semasa. Tadi pakaian kan? Pakaian, betul. Selainnya stationaries lah. Stationery. Kan? Betul. Stationaries masuk kuliah. And then yang paling penting untuk pendaftaran tu cetak tu yang e-daftar tu. Surat tawaran bukan? Lebih kurang. Bawa ke kampus dan bagi kepada pendaftaran. Dan salinan-salinan lain lah sebab kita tidak mau katalah tercicir kan. Salinan IC. Sijil tertentu lah. Stok lah. Harus maksudnya original tu harus dibawa lah kan? Iya. Harus dibawa lah. Lagi satu yang selalu orang kata isu kepada kita sendiri, bila ibu bapa tu sudah mengantar ke kampus, ibu bapa akan balik besok harinya. Betul. Boleh tidak kami bawa anak kami tidur di luar? Okey, ini peraturan dia. Semasa 2 hari tu kan proses pendaftaran universiti kan 28 hingga 29 boleh bawa balik. 28 tapi malam 29 tu boleh hantar anak balik semula ke kampus sebelum jam 11 sebab kita punya curfew hour 11 malam. Sebab besok program sudah start bermula 6 pagi tu breakfast. Mandi. Minggu suai mesra tadi. Sudah start. Jangan lewat. Kalau lewat tidak ada akan didenda kah ataupun apa? Kita kena ajar disiplin. Betul. Dia sudah masuk kampus kan. Betul. Tapi walau bagaimanapun ibu bapa kalau balik tu jangan tertinggal IC anak lah. Sebab kita pernah berlaku pengalaman kita. Kita mau proses dia punya PTPTN. Dia tanya bantuan lah kan lepas daripada admission tu di situ kita beasiswa lah bantuan lah kan. Dia tanya di kaunter HCP macam mana IC sama mama dia bilang. Di mana di kampung. Di kampung. Baik di Sabah kan. Bawa kau kena juga balik. Dapatkan IC untuk memohon. Sudah umur tu kita kena pegang IC lah. Ya, betul. Tak boleh sudah ibu bapa pegangkan. Itu saja tadi orang bilang ibu bapa tu terlalu protect. Iya. Biasanya begitu kali kan? Mungkin menyimpankan IC. Mungkin. Jadi jangan lupa IC tu sebab dia sudah berada di sini, dia benda kena penting. Jaga diri dia mana-mana dia kena bawa IC. Benda penting lah kan. IC ni harus pelajar tu sendiri menyimpan. Cik Iman ya. So basically saya sudah cover semua yang diorang perlu bawa kan?
So, AJKMSM tadi berapa orang di bawah HCP? 54 orang. 54 orang. So, maknanya tidak ada, senanglah kita mau bertanya. Ya Allah, sangat ringan. Sangat ringan. Ringan. Di bawah STMK ni pun ada jawatan kuasa pelajar dia. Oh ya. Yang bantu publicity. Publicity. Tempoh MSM berapa hari, Cik Man? Okey, MSM tu akan bermula daripada 30. Okey, 30 September, 1 Oktober, 2, 3. 4 hari lah. 30, sorry, terbabas. 30, 1 hari 2. Selesai. Jadi 3 hari bulan, 4 hari bulan ni semua tempoh-tempoh yang berkaitan dengan submission medical check up. Yang belum buat sila buat medical check up. Okey, fakulti. Sekarang ni dalam e-daftar tu semua dokumen tu semua masuk je dalam situ. Dalam tapi e-daftar. Kalau ada yang pertanyaan belum sempat buat medical check up, boleh buat di Labuan. Boleh buat di bawah klinik rawatan warga kita. Kita sendiri. Tapi charges kena tanya dia orang lah. Ya betul, kita pun bukan tahu. Itu penting. Ini penting sebab medical check up ni penting tau untuk rekod kita. Sebab betul. Kita kena tahu pantau pelajar yang ada asma, allergic, kan ada certain mungkin dia ada doktor bagi ubat, dia kena continue. Betul. Jadi kan kita punya klinik ni, kita punya tim medik ni, dia akan simpan benda tu, dia akan rekod dan dia take note. Jadi dia akan pantau lah. Ya. Mungkin juga ada makanan yang tidak boleh makanan. Betul. Vegetarian. Vegetarian. Dia mungkin ada certain allergic. Kita just mau tahu, ialah kalau ada isu-isu kesihatan yang membuatkan dia tidak fit untuk join dan juga mempengaruhi di mana penempatan kolej kediaman. Kalaulah dia pernah ada aksiden ataupun ada masalah tulang, kita nak sesuai letak dia di tingkat 4. Kalau boleh kita letak dia di tingkat 1. Betul. Dan juga kalau sekiranya dia sebelum ni hospital dia, doktor dia mungkin di kampung, dia perlu ubat. Ubat tu dia susah juga kalau dia mau minta balik kampung kan. Betul. So jadi itu medical check up tu perlu untuk tim medik kita take note dan dia akan bantu uruskan lah dengan hospital di sini. Ya di Labuan lah kan. Orang kata. Jadi maksudnya sekarang HCP itu sendiri bersedia InsyaAllah untuk menerima UMSCal. Okey, UMSCal itu sendiri bersedia untuk menerima pelajar baru. Jadi dijangkakan seawal 28 tu sudah official, tapi ada juga yang kadang datang pada 27 atau 26 sebab yang paling awal lah. Tiket flight kan orang yang paling murah. So kalau diorang datang 26 macam mana? Sedangkan permulaan 28. Okey, PSM kita sudah ready, sambutan sudah ready, kolej kediaman pun sudah ready. Maksudnya kalau sampai di airport kita ada saya PSM. difahamkan sambutan akan start duty pada 27 hari bulan tu diorang sudah ada. Kalau 26 mungkin Cik Iman boleh sebut sedikit nombor telefon. Mungkin diorang tidak tahu. Nombor telefon untuk dihubungi. Saya sudah sampai Labuan. Dia ada di ada dia punya kontak lain lah. Ada di kaunter tu sendiri ada. Ada dia punya inilah. Saya ni kan kita ada satu talian 460409 tapi dia ada talian baru. Ada sambungan. Ada 530 kalau begitulah kan. Ada lupa pula. Bila orang yang di dalam ni. Boleh rasanya bagi signal. Dia ada WhatsApp hotline baru tu. Sebab benda tu bagi saya agak penting lah. Cik Mana mungkin dah sampai 26 untuk menyampaikan maklumat. Kalau di Facebook sektor High Ewal Pelajar, sektor HCP UMSCal ataupun Shape UMSCal. Shape UMSCal. Sama juga Instagram pun gitu, Shape UMSCal. Instagram. Tadi satu tadi apa? Sektor High Ewal Pelajar. Buka dulu. Ya betul, maklumlah umur-umur. Ya. Ya betul. Di page lain pula. Betul. Nanti universiti lain kita masuk agak masalah juga pada kita. Betul. Kami ada sektor hal ehwal pelajar UMS jarak KAL. Itu di mana? Facebook. Okey. Facebook okey. Muka buku. Ni selamat datang pelajar baru. Okey. Jadi student baru boleh mendapat maklumat di sana lah kan. Bagus jugalah. So ialah orang kata itu bagi pelajar yang baru. Kita pun sedia untuk menerima. Orang cakap
bersedialah, itu saya yang berani cakap. Sedikit juga pertanyaan dengan Cik Nur Iman ni sendiri. Cik Iman, Cik Nur Iman tu orang kata mungkin kita panggil pakar psikologi ya. Sebab jawatan hakiki itu merujuk kepada pegawai psikologi kanan UMS Kal. So daripada psikologi tu, apa fungsinya ataupun apa sebenarnya? Okay. Nanti teruskan. Okay, especially time minggu orientasi ni kan. Kan salah satu contoh tadi tu yang kita senario yang kita biasa alami adalah homesickness, tekanan mungkin ada juga loneliness, and then tidak familiar dengan persekitaran baru. Betul. Lepas tu belum loneliness tu, kenapa dia masih dalam peringkat penyesuaian. Dan juga mungkin dari segi faktor perbezaan personality, ada yang introvert. Betul. Kalau di rumah biasa menyendiri. Betul, senyap. Sini kena bergaul, bukan lagi kena bergaul. Ada group assignment betul. Okay, ataupun mungkin cara bidang yang berbeza. So itu antara contoh yang boleh menyebabkan kesihatan mental pelajar terjejas. Okay. Jadi fungsi dia satu adalah, especially period ni, biasanya counselling itu, bidang counselling itu perlu, maknanya kita memang mewawarkan kepada pelajar lah bahawa kalau perlukan sokongan dan bimbingan, kita ada kaunselor di sini. Okey, betul. Cik Iman sendiri, rakan-rakan di KK ada betul. Jadi saya di sini untuk bantu support emosi lah. Betul, dari sudut emosi. Tu satu. Tapi kedua, kadang kalau dia tidak ada apa-apa isu, tapi dia macam tercelik akal, dia mau tahu apa prospek kerjaya. Apa prospek kerjaya dia. Kalau dia prospek kerjaya ni dalam minggu semester tu kita ada slot bersama Talent Corp, career mapping. Tapi kadang-kadang selepas MSM tu dia lagi trigger kan, dia lagi mau ingin tahu betul. Dia minat dia macam mana perancangan kerjaya dia, itu juga adalah salah satu fungsi membimbing dia. Maksudnya Cik Nuriman ada 2 tugas lah di sini. Jadi mana ada 2 tugas. Pertamanya memastikan keselesaan pelajar baru. Kalau sekiranya ada tekanan pun jumpa juga Cik Nuriman. Iya, betul ya kan. Dan selama tempoh mungkin 3-4 tahun dalam kuliah masih juga Cik Nuriman. Sepanjang saya berkhidmat sebagai jawatan hakiki kan. Ya, itu betul. fungsi saya. Fungsi saya ialah yang selain daripada itu, lepas daripada waktu tu of course kita jalankan program-program motivasi, kesedaran mental health, betul. menyelaras program pelajar. Bulan 10 ni just iklan. Boleh tak masalah. Bulan 10 ni kita akan meraikan sambutan Hari Mental Health Sedunia, sambutan kesihatan mental sedunia. Dia 10-10, 10-10. Bulan 10. 10-10 dia 10. So, jadi semua kami yang di bidang profesion yang sama, Kementerian Kesihatan pun sama juga akan meraikan dengan program-program awareness. Jadi bulan 10 ni kita ada sajian mental health lah. Jadi pelajar jangan risau. Jangan risau apa tu Cik Man? Jangan risau, boring je kampus ni, tak boring pun. Dia ada program. Dia ada program. Dan selepas daripada tu HCP menyusul nanti akan ada hari bertemu kelab. Kan ada yang minat membuat program, membuat aktiviti sukarelawan lah, membuat communication lah, lawatan lah. Tapi jangan juga terlalu berjalan, nanti pelajaran terganggu. Betul juga. Kan, kena balancekan lah kan. Yang penting jangan skip kuliah lah, nanti syarah marah. Betul. Ya, baiklah Cik Iman, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari. Habis sudah Cik Iman. Mungkin Cik Iman orang kata pesanan kepada pelajar baru. Pesanan pada ibu bapa mereka juga kan. Apa pesanannya? Diharapkan pertama sekali ucapan tahniah, betul, kerana atas rezeki ditawarkan menyambung pengajian di UMS dan terutamanya di kampus antarabangsa Labuan. Betul. Tahniah atas rezeki ini. InsyaAllah
pada peringkat awal tu mungkin akan ada timbul proses penyesuaian. Ya, betul. Tapi insya-Allah benda tu akan sementara saja. Dan kita di sini barisan pengurusan daripada pengarah sendiri, kita memang dengan semua perkhidmatan di sini berkhidmat untuk membantu memudahkan proses penyesuaian diri pelajar, proses pendaftaran. Kita semua orang kata reachable daripada kaki tangan sehinggalah pelajar. Pelajar tu sendirilah siswa dan siswi tadi tu. Jadi maksudnya ibu bapa tu janganlah risau dan gusar. Dia risau itu adalah perasaan normal. Dia akan alami juga. Tapi kita akan buat yang terbaik. Ya betul. Kita akan buat yang terbaik. Kita yang terbaik seperti mana kita universiti yang ada di Malaysia ni yang terbaik. Jadi ibu bapa dia tidak ada masalah. Kita ni kita mengamalkan dasar pintu terbuka. Ada apa-apa isu boleh jumpa direct kepada pengarah. Kalau tidak, ialah kalau ingin berjumpa dengan pengarah. Kalau tidak di peringkat kami, daripada saya, PT pengetua, pengarah pun boleh, siapa-siapa saja. Ingin dibawa berbincang lah. Ya betul, untuk orang kata menambah baik perkhidmatan universiti itu sendiri kan. Pengarah. Ya, terima kasihlah kepada Cik Nuriman Rizal, kita punya ketua sektor HCP dan merangkap pegawai psikologi kanan. Ada mau selit lagi last. Okey, terus ada lagi untuk berita gembira lah. Berita gembira, okey. Kita punya proses pendaftaran universiti itu berlaku pada 28 hingga 29. Jadi dikabarkan insya-Allah. Okey, kita punya kita punya naib timbalan naib chancellor High Awal Pelajar dan Alumni UMS, Profesor Madya Dr. Rahman Nordin. Akan turut sekali bersama mengikuti proses pendaftaran ni. Ini adalah pengurusi jawatan kuasa Minggu Suai Mesra UMS Induk. Sendiri turut 28 dan 29. Antara 28 dan 29. Antara salah kalau satu. kita bertuah, ekstra bertuah, Datuk Naib Chancellor sendiri akan turun kalau buat. Syukur alhamdulillah. So kita sudah panjangkan jemputan dan insya-Allah itulah. Mereka setuju. Ya betul. So maknanya kan begitu kita ingin meyakinkan ibu bapa. Ya. The highest authority sendiri akan turun pada memastikan perjalanan ini berjalan dengan lancar. Begitu serius kita untuk kepada pelajar-pelajar baru ni kan Cik Iman. Ya, so kita harap pelajar-pelajar baru ni orang kata selesa dan orang kata jangan rasa gusar lah. Untuk datang ke UMS ni sendiri. Sekiranya ada risau, boleh jumpa dengan ibu baru. Berbicara dengan ibu baru. Boleh bertanya kami soalan apa-apa saja, informasi yang kami boleh kongsikan. Boleh. Kenapa tidak kan Cik Iman? So itu sajalah buat daripada kami podcast Silaturahim UMS. Tanya kepada sektor digital dan Cik Asmadi sendiri. Terima kasih Cik Iman. Berbakat gitu dan tim kru boleh bapak yang di belakang tabir tu. Betul tabir. Orang kuat kita. Atas inisiatif ni lah kan. Terbaik podcast kau gitu Kelas. Terima kasih dengan pujiannya Cik Nuriman. Of course lah, kita mesti buatkan vibes. Kaki tangan kita. Kami pun baru belajar kalau ada kekurangan. Jadi boleh sudah kita ni kan betutak.com. Betutak.com. Kita akan cadangkan. Satu hari kita akan cadangkan. Hit. Okeylah Cik Man, terima kasih Cik Man. Itu saja daripada kami podcast Silaturahim UMS. Terima kasih juga kepada Cik Man meluangkan masa kepada kami hari ini. So saya akhiri kita punya podcast hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi